Hari ini Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara pada hari ini membentangkan laporan PAC berhubung dengan pengurusan naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Kerja Raya Malaysia, JKR Sarawak dan juga JKR Sabah. Laporan ini dibentangkan selepas PAC selesai mengadakan prosiding pada 17 Januari 2024 dengan memanggil saksi-saksi seperti berikut. Yang pertamanya yang bahagia Datuk Indra Nik Nasaruddin bin Muhammad Zawawi, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua yang berbahagia Datuk IR Haji Badiu Zaman bin Abdul Khalik, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya. Yang berusaha IR TS Dr. Kasidi Anak Morris, Timbalan Pengarah Infrastruktur JKR Sarawak, dan yang berusaha Encik Petroseli Joseph, Ketua Penolong Pengarah JKR Sabah. Dalam melengkapi prosiding ini, PAC juga turut mengadakan lawatan kerja ke 4 buah sekolah di Sarawak pada 5 Februari yang lalu, iaitu Sekolah Kebangsaan SK Supok, SK Nangah Grenjang di Saratok, serta SK Serabang dan SK Paku Sentral di Betong. Melalui prosiding yang telah pun diadakan, PAC mendapati bahawa terdapat bangunan yang telah lama dikenal pasti dan disyorkan tidak sesuai digunakan oleh pihak JKR. Namun, masih tidak diambil tindakan penambahbaikan. Sebagai contoh, ada bangunan yang telah 12 tahun mendapat syor untuk dibaik pulih tetapi tiada tindakan diambil. PAC dimaklumkan bahawa hal ini terjadi kerana kekangan kewangan yang menyebabkan KPM terpaksa memilih sekolah-sekolah yang perlu diutamakan dahulu berdasarkan kepada keadaan ataupun kerosakan yang lebih kritikal. Selain daripada itu, PAC juga mendapati kelewatan memproses permohonan projek sekolah daif oleh KPM menyebabkan berlakunya notis perubahan yang menyebabkan kerosakan sedia ada menjadi lebih teruk serta ditambah pula dengan keperluan baru bagi mengikut perkembangan terkini. PAC mendapati bahawa kegagalan KPM mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan isu ini menyebabkan kesan-kesan seperti berikut. Yang pertamanya, bangunan ataupun ruang yang telah pun disyorkan tidak sesuai dan selamat untuk digunakan oleh pihak JKR masih digunakan. Yang kedua, penempatan alternatif yang disediakan tidak kondusif sekaligus menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Ketiga, terdapat kos-kos tambahan lain seperti pembinaan penempatan sementara bagi tujuan penyuraian murid, pertambahan kos overhead, kos-kos berkaitan masa, kos lanjutan dan kos-kos yang lain perlu ditanggung oleh kerajaan. Dan yang keempat, pertambahan tekanan kerja ke atas kaki tangan sekolah ataupun pejabat pendidikan ataupun KPM disebabkan oleh desakan serta keluhan daripada ibu bapa ataupun orang awam dan tekanan ke atas murid ataupun pelajar kerana perlu menjalankan sesi PDP dalam keadaan yang tidak kondusif dan selesa. Yang ini kita tengok sendiri keadaan di sekolah. Atas sebab itu, PAC mahu KPM melaksanakan perancangan dan mengambil tindakan proaktif bagi memastikan sekolah-sekolah di Malaysia berada di dalam keadaan selamat dan juga kondusif. Ini termasuk melancarkan program sifar bangunan sekolah daif. Ini antara 4 syor PAC yang dinyatakan dalam laporan ini. Berdasarkan prosiding yang diadakan, PAC Parlimen membuat 6 rumusan seperti berikut. Yang pertamanya, laporan Ketua Audit Negara menyatakan hanya 411 iaitu bersamaan dengan 27.3% daripada 1,505 sekolah diangkat permohonan sekolah daif dan 398 daripadanya telah diluluskan. Bagaimanapun, hanya 386 projek daif yang dilaksanakan dan 123 iaitu bersamaan dengan 31.9% daripadanya siap dilaksanakan. Manakala 1,094 sekolah belum diangkat permohonan sekolah daif. Semasa prosiding PAC pada 17 Januari 2024, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memaklumkan bahawa sebanyak 267 permohonan sekolah daif telah diangkat ke Kementerian Ekonomi dan 240 permohonan telah pun diluluskan. KPM telah melaksanakan sesi libat urus dengan pihak berkepentingan di peringkat persekutuan dan negeri bagi mempercepatkan proses berhubung projek daif seperti kelulusan syor meroboh, keputusan pindah perucukan, urusan hak milik tanah, kebenaran merancang, notis perubahan dan lain-lain.
penubuhan jawatankuasa berkaitan seperti pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR serta inisiatif pemantauan telah diambil oleh pihak KPM bagi memastikan projek berjalan lancar tanpa kelewatan. Kelima, projek sekolah daif yang dijalankan secara berpakej adalah tidak efektif dan KPM serta Jabatan Kerja Raya bersetuju untuk tidak meneruskan pendekatan tersebut. Projek sakit yang dibangunkan secara berpakej ini sedang dipantau rapi oleh pihak JKR. Bagi permohonan projek sekolah daif yang belum diangkat dan atau diluluskan ke Kementerian Ekonomi, KPM mengambil langkah membuat penyelenggaraan untuk memanjangkan jangka hayat bangunan dan kefungsian bangunan tersebut supaya masih selamat digunakan. Sehubungan dengan itu, sebagai langkah penambahbaikan terhadap pengurusan naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di sekolah PAC Parlimen mengesyorkan 4 perkara kepada KPM untuk dilaksanakan seperti berikut. Yang pertamanya, KPM perlu melancarkan program sifar bangunan sekolah daif seluruh negara selaras dengan komitmen KPM untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dan juga kondusif bagi pelaksanaan pengajaran dan juga pembelajaran. Dan yang keduanya, KPM perlu meningkatkan perancangan dan pelaksanaan program penyelenggaraan sekolah-sekolah bagi mengurangkan keberkalian sekolah-sekolah berkenaan dikategorikan sebagai sekolah daif. Ketiga, KPM perlu memantapkan kaedah pengurusan projek melalui mesyuarat jawatankuasa tindakan pembangunan kementerian secara berterusan bagi memastikan semua projek yang dirancang siap mengikut jadual. Dan yang keempat, jawatankuasa pemandu pembangunan semula bangunan daif di sekolah yang dipengerusikan oleh KPM perlu diperkasakan supaya ianya lebih efektif dalam menangani isu-isu daif. Dan PAC memberikan tempoh selama 2 bulan kepada pihak KPM sebelum dipanggil semula untuk proceeding tindakan susulan bagi membolehkan jawatankuasa ini mengetahui tindakan yang telah pun diambil terhadap syur-syur yang telah dikemukakan oleh PAC. Orang ramai boleh membaca setiap keterangan dan penemuan laporan ini dengan melayari laman web PAC di alamat www.parliament.gov.my/PAC. Itu saja. Terima kasih. Tak ada, hanya untuk tindakan susulan. Dia 2 bulan tu lah. Untuk after 2 months ni, kita ada tindakan susulan dan selepas itu kita tengok macam mana jawatankuasa ataupun syur-syur yang telah pun kita berikan dan sebagaimana yang telah pun dicadangkan oleh Yang Berhormat Bayan Baru supaya JKPK Pendidikan melihat juga. It's not only PAC tetapi semua pihak, like I said, semua pihak mengambil perhatian tentang perkara ni. So that macam isu ini kita memang tak boleh dalam sekelip mata kita selesai masalah ini, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya kita mengurangkan jumlah sekolah daif itu dengan pendekatan holistik secara menyeluruh.